Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak Dan dengar apa. salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan selamanya marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memungkinkan pertemuan kita pada malam ini. Sebentar tadi saya ada live berkaitan dengan isu hibah wasiat dan juga harta pusaka yang sangat begitu menarik ya. Sebentar tadi mungkin kita akan adakan part 2 nanti. Saya tahu banyak masalah berkaitan dengan pengagihan harta pusaka sebentar tadi. Baik, tapi pada malam ini kita bersiaran lewat daripada biasa, iaitu pada pukul 10 lebih ni, 10.45 hampir, untuk kita membincangkan satu tajuk yang begitu panas baru sangat hari ini, iaitu pelantikan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Ada implikasikah pelantikan ini dan mungkinkah UMNO akan berpecah kerana pelantikan Timbalan Perdana Menteri daripada parti UMNO ya, sebab kemungkinan besar pelantikan ini tidak mendapat restu daripada UMNO kerana malam ini baru mereka sedang bermesyuarat pada malam ini, dan kenyataan di media yang mengatakan bahawa pelantikan itu tidak dilobi oleh UMNO dan sebagainya ini mungkin menarik untuk kita perbincangkan pada malam ini. Baik, saudara-saudari sidang penonton yang saya hormati sekalian, saya nak minta teman-teman di luar sana supaya like dan share perbincangan kita supaya malam ini sementara kita menunggu keputusan Majlis Tertinggi UMNO, kita boleh berbincang dan juga kita boleh bertukar-tukar pandangan berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan pada malam ini ya. Dia umpama macam lebih kurang macam bola lah. Sebelum keputusan bola tu main tu kita dah ada perbincangan skill, strategi dan sebagainya. Baik, pada malam ini saya hadirkan 5 orang panelis yang begitu aktif dalam mengulas isu-isu politik semasa, iaitu saya hadirkan yang pertama sekali ialah Puan Junaida Jamaluddin. Beliau merupakan ketua angkatan muda pula dah. Ketua Wanita Keadilan Negeri Perak, merangkap mantan ahli Majlis Daerah Tanjung Malim. Apa khabar Kak Jun? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Jun malam-malam ni kerana sudi bersama dengan kita untuk berbincangkan isu-isu yang seperti kita sebutkan tadi isu panas. Saya rasa Kak Jun banyak perkara yang Kak Jun nak ulas dari sudut pandang wanita khususnya. Baik, seterusnya saya hadirkan sahabat lama saya. Ini kira macam abang saya lah. Abang saya. Saya hadirkan saudara Thamyselvam Subramaniam yang merupakan mantan ahli Majlis Daerah Batu Gajah dan juga Ketua Cabang Keadilan Batu Gajah. Apa khabar bro? Ya, sihat bro, sihat. Sihat lama tak jumpa. Ini kaum baik saya ni Seperti kaum baik saya yang akan saya intro selepas ini juga. Tapi saya tak pernah ingat you sebagai saya punya kawan bro. Selama ni saya ingat you saya punya adik lah. Selama ni memang kita ni abang adik bro, bukan sahabat. Jangan lupa. Kita adik-beradik tau, bukan kawan. Ya. Terima kasih. Dari ibu lain. Dari ibu lain. Terima kasih bro kerana sudi malam-malam ni bersama dengan kita. Kita pun lama tak jumpa, PKP tak boleh jumpa. Terima kasih banyak kerana sudi hadir pada malam ini. Seterusnya adinda saya, ini pun kawan baik saya juga. Malam-malam kita banyak bincang hal-hal berkaitan dengan dasar dan sebagainya. Saya hadirkan saudara Muhammad Alif Ashraf, iaitu Esko Angkatan Muda Keadilan Pusat dan juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Perak. Apa khabar bro? Kabar baik. Kabar baik dan kabar tak sabar tunggu. Apa yang jadi malam ni? Kita masih menunggu lagi keputusan yang akan diambil oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini. Saudara Alif, ini penampilan saudara Alif yang kesekian kalinya. Terima kasih banyak. Saya dengan Alif mempunyai banyak persamaan pandangan dan sebagainya. Mungkin pada malam ini beliau akan mengatakan sesuatu yang di luar jangkaan ataupun beliau akan melahirkan isi sanubari seorang anak muda berkaitan dengan isu yang kita akan bangkit pada malam ini. Baik, seorang lagi ialah saudara Anwar Zakaria, iaitu Naib Pengerusi Keadilan Negeri Perak dan juga mantan ahli Majlis Daerah Perak Tengah, tetapi beliau menghadapi masalah visual. Kita masih menunggu beliau. Beliau dah masuk, cuma visualnya belum keluar lagi. Tak apa, sementara kita tunggu Abang Noah. Terus saya nak tanya soalan pertama kepada saudara Alif. Saudara Alif, petang ini berita yang mengejutkan semua pihak di luar jangkaan sebenarnya. Pelantikan Menteri Pertahanan
selaku Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang baru dan juga mantan Naib Presiden Datuk Seri Hisham selaku Menteri Kanan ya. Soalan saya kepada Saudara Alif dulu. Apa implikasi pelantikan ini tatkala UMNO sedang bermesyuarat menentukan hala tuju dan juga pendirian mereka berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional, tiba-tiba Perdana Menteri buat keputusan untuk melantik seorang daripada UMNO untuk jadi Timbalan Perdana Menteri. Adakah jangkaan Saudara Alif perkara ini akan mengeruhkan lagi keadaan UMNO yang sebelum ini kita tahu ada camp itu, camp ini dan sebagainya. Saya persilakan Saudara Alif untuk kupas persoalan kita yang pertama. Silakan Saudara Alif. Okay, baik. Terima kasih kepada Saudara Raja, rakan-rakan saya, kakak saya, Puan Junaida, abang saya, Saudara Tamil, dan abang saya seorang lagi iaitu Saudara Anwar Zakaria. Okay, baik. Kalau kita lihat berkenaan dengan permintaan daripada UMNO itu sendiri, sebenarnya pertamanya dia berkisarkan dengan prinsip perjuangan untuk kebajikan rakyat, dan mereka sendiri pun akui berkenaan dengan kerajaan kali ini adalah kerajaan yang gagal. So, dan apabila kita lihat permintaan UMNO sebelum ini, memanglah dia meminta untuk satu jawatan iaitu TPM. Daripada dahulu lagi dia meminta sehingga hari ini barulah dapat. Itu pun mungkin saya anggarkan inilah yang titik terakhir untuk UMNO bagaimana dia nak lakukan keputusan. Adakah dia mahu bersama dalam Perikatan Nasional ataupun mahu menarik handbrake dalam satu kerajaan tersebut. Baik. Implikasi yang berlaku, yang apa yang saya dapat lihat, apa yang akan berlaku dalam perbincangan dan sebagainya adalah pertamanya UMNO sendiri akui ini bukan dilobi oleh UMNO. Ismail Sabri yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bukanlah dilobi oleh UMNO. Itu pertama yang kita ingat. Keduanya kita kena ingat lantikan Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan. Okey. Kalau Sebelum tu Alif, saya nak tanya. Bila lantik Hishamuddin sebagai Menteri Kanan, apa jadi kepada Menteri Kanan yang dulu kawan baik dengan Tamil Selvam? Timbalan Presiden Tamil Selvam. Apa kedudukan beliau sekarang dalam kabinet? Sila. Kedudukan kita macam kita lihat sebelum ini kedudukan dia seperti orang nombor 2. Tapi mungkin selepas ini mungkin dia nombor 2 ataupun nombor 3. Nombor 3 ataupun nombor 4. Maaf saya. Sebabkan kita ada Timbalan Perdana Menteri sudah ada. Tetapi kita berbalik kepada kenyataan media oleh PMO. Tak silap saya 26 Mac 2020 apabila mereka menubuhkan untuk mengadakan Menteri Kanan. Apabila antara tujuan mereka untuk adakan jawatan Menteri Kanan ini supaya 4 jawatan penting ini akan membantu Perdana Menteri dalam membuat keputusan atau mempengurusikan mana-mana jawatan kuasa ketika ketidakhadiran Perdana Menteri itu sendiri. Tetapi ia adalah satu langkah untuk mengganti jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada 4 orang. Tetapi hari ini apa yang berlaku, dia letak pula Timbalan Perdana Menteri. So apa fungsinya jika dia melantik Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, apakah fungsinya 4 jawatan Menteri Kanan itu? Alif, kenapa Perdana Menteri sengaja lantik hari ini, Alif? Padahal malam ni nak mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Kenapa tak lantik besok je, tunggu keputusan? Ini sebenarnya adalah satu counter offer daripada Perikatan Nasional sendiri bagaimana untuk menarik mungkin tak dapat semua, kalau kita tahu Zahid Hamidi dan sebagainya ini adalah keras untuk menolak kerajaan Perikatan Nasional, tetapi kalau kita lihat dalam UMNO itu sendiri mempunyai faction yang kita lihat apa yang berlaku ketika kutipan SD untuk Perdana Menteri daripada UMNO iaitu Hishamuddin Tun Hussein. So kita berlaku ada di dalam UMNO itu ada faction. So apabila pelantikan ini berlaku, Hishamuddin dilantik kepada Menteri Kanan, ini adalah kita lihat sebagai salah satu untuk pengukuhan faction dalam UMNO itu sendiri. Dan kita percaya jika UMNO mengambil jawatan Timbalan Perdana Menteri yang mereka tidak lobby dan membiarkan Hishamuddin Tun Hussein untuk mengambil Menteri Kanan, kita percaya UMNO akan datang, mereka akan ada masalah dalamannya amat serius. Okey, itu saja untuk permulaan. Terima kasih Saudara Alif. Kak Jun, saya nak tanya Kak Jun. Tadi Ketua Pemuda
UMNO mengatakan bahawa mereka tak lobby jawatan itu sebenarnya. Adakah ini sebenarnya kenyataan politik ataupun betul-betul sebenarnya UMNO tak nak jawatan Timbalan Perdana Menteri ini? Kak Jun. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Adinda Raja Azam, moderator menjemput saya malam ni untuk sama-sama memanaskan keadaan sementara kita menunggu keputusan Majlis Tertinggi UMNO berkaitan tentang lantikan Timbalan Perdana Menteri ni ya. Dan saya adukan juga anak anda Alif dan juga Adinda saudara Tamil bersama kita pada malam ni. Sivaji ke? Dia Sivaji. Sivaji. Okey, berkenaan dengan isu lantikan Timbalan Perdana Menteri ya. Kita lihat Jabatan Perdana Menteri sudah keluarkan announcement ya, kenyataan melantik Dato' Sri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Memang agak tak ada, sebenarnya kita nama Ismail Sabri tak ada list pun kita kita ingatkan mungkin Hishamuddin kan. Tiba-tiba timbul pula Ismail Sabri. Dan sebenarnya bila tiba-tiba bila keluar surat tu Ismail Sabri pula buat kenyataan terima kasih di atas terlantikan apa semua. Sedangkan belum lagi diputuskan di dalam mesyuarat tinggi UMNO kan. Jadi kita lihat kat situ bahawa tindakan daripada Datuk Seri Ismail Sabri ni tidak menghormati parti dia sendiri. Belum buat keputusan lagi dia sudah menerima lantikan Timbalan Perdana Menteri itu sendiri kan. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi dari kacamata saya lah sendiri, bukan kalau kata kacamata kita ni seolah macam orang tahulah kita ni memang lawan kepada UMNO kan. Tapi dari kacamata kita ni sebagai orang di luar parti UMNO, kita nampak bahawa lantikan Ismail Sabri tu sebagai suatu yang terdesak. Walaupun dengan prestasi Datuk Seri Ismail Sabri yang tak berapa, memang tak bagus langsung. Kak Jun, saya rasa Kak Jun telah menuduh Datuk Seri Ismail Sabri tak erti buat kerja. Kalau dia tak erti buat kerja, kenapa Muhyiddin lantik dia jadi Timbalan Perdana Menteri? Dia hari-hari keluar TV apa? Apa yang tak bagusnya Kak Jun ni, betul ke? Okey, ini yang kita cakap dia memang orang kata memang sebab apa yang kenyataan yang kita buat ni sebenarnya berdasarkan kepada fakta kita bukan saja-saja orang kata sembang kari lah semata-mata nak tembak Ismail Sabri atau UMNO. Tak, sebab kenyataan yang dah dibuat oleh Bloomberg dipanggil COVID resilient ranking. COVID resilient ranking ini bagaimana MKN menguruskan COVID-19. Kalau kita lihat pada tahun 2020 kita ada ranking 16 daripada 53 negara di dunia. Sedangkan pada hari ini tahun 2021 kita dah jatuh ke ranking 51 daripada 53. Jadi cuba lihat. Dan ini menunjukkan bahawa memang Datuk Seri Ismail Sabri tidak menjalankan tugas dia dengan cemerlang dan orang macam ni diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Yang ini bukti menunjukkan bahawa Perikatan Nasional memang terdesak untuk mencari nyawa untuk dia orang hidup lagi sebagai sebuah kerajaan. Kan? Dia memang rakyat tahulah sebenarnya Perikatan Nasional ni tidak ada keabsahan sebagai sebuah kerajaan. Rakyat pun tahu PRU mana, pilihan raya ke berapa. Perikatan Nasional ni mendapat mandat untuk mentadbir negara. Kan? Bermakna jadi sekarang dengan lantikan Ismail Sabri tu kita nampaklah satu tindakan yang terdesak daripada Perikatan Nasional. Dan dari kacamata saya juga sebagai orang luar daripada parti UMNO, yang mana UMNO ni ibaratnya Perikatan Nasional ni ibaratnya ular lidi nak telan anakonda tua. Gitu. Jadi kalaulah UMNO membenarkan 2-3 ketui ni berada dalam Perikatan Nasional, bermakna tidak lama lagi UMNO akan pupus.
UMNO akan ditelan oleh ular didi ni. Jadi pada pendapat saya lah, pada hemat saya lah, pada malam ini Majlis Tertinggi UMNO akan buat keputusan. Kalau mereka ada sedikitlah rasa untuk terus berjuang mempertahankan UMNO, maka tolaklah beberapa orang yang berada dalam kerajaan sekarang. Kan? Kerana mereka merupakan liability kepada UMNO. Terima kasih Kak Jun. Saya nak tanya kepada sahabat saya, Saudara Tamil. Saya tadi tanya soalan kepada Saudara Tamil ni, dia belum jawab lagi. Saudara Tamil, Menteri Kanan yang sebelum ini orang kata yang paling kanan lah kalau dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu buka bentuk kabinet tu mengatakan bahawa kalau saya tak ada, inilah yang akan chair mesyuarat kabinet. Seumpama beliau adalah timbalan Perdana Menteri. Tetapi hari ini keputusannya sebaliknya. Pada pandangan Saudara Tamil, kenapakah ianya berlaku? Kenapakah kawan baik Saudara Tamil dulu tidak menjadi timbalan Perdana Menteri? Silakan Saudara Tamil. Salam reformasi dan kepada saya ingat you nak sebut Assalamualaikum tadi. Semua pemimpinan parti hari ini ada dalam talian FB Live. Bro, saudara dengar cerita si Kentul? Dengar? Okey, cerita. Semua orang nak tahu. Okey. Widin ni orang Melayu je cerita si Kentul ni. Hari ni you cerita si Kentul. I pun I suka baca sejarah. Sila Tamil, sila. Sebab Widin ni tahu siapa ni pengkhianat jatuhkan kerajaan PS. Widin tahu satu hari ni Azmin ini akan jadi si Kentul jatuhkan kerajaan PN dia. Setakat ini dah bukti. Setakat ini Maidin tak percaya dengan Azmin. Ini dah betul. Dah sudah nampak. Kalau Azmin ada maruah lah. Kalau ada maruah, orang cakap you chairperson ganti dia. Tapi kalau ada maruah lah, you buat tindakan you apa? You jatuhkan satu parti, mandat apa ya raya yang pilih, you jatuhkan. Tapi hari ini benda ini untuk laku dia lah. Memang adil lah kalau laku macam ni. Orang buat orang yang paling hina dalam politik Malaysia. Ialah Azmin Ali. Bukan lain orang. Wah, you betul-betul hantam Bukan hantam. I cakap betul bro. I cakap betul. Kita ni bukan orang level orang corporate bro. Kita ni macam saya lah. Saya ni orang macam rakyat biasa. Kita tahu apa yang berlaku di bawah. Macam orang corporate tak tahu. Dia ada duit banyak. Sekarang ni kita ni orang miskin macam kita yang tahu apa yang laku sini. Kalau bawa 50, pasar pun tak boleh beli apa sekarang. Saudara Tamil, saya nak tanya lagi kepada Saudara Tamil. Macam mana pula dengan prestasi Menteri Kanan-Kanan yang ada ni? Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini. Sekarang dah ada Datuk Seri Hisham, Datuk Seri Azmin dan sebagainya. Bagaimana prestasi mereka sehingga kan mungkin Perdana Menteri tak nampak Datuk Seri Ismail Sabri je yang cemerlang ni. Macam Kak Jun tadi kata dia tak cemerlang. Kalau tak cemerlang macam mana lantik jadi timbalan Perdana Menteri? Apa komen Saudara Tamil? Saudara moderator, saya nampak sini PM ni dia tak pilih orang yang cerdik. Dia takut orang cerdik bawa atas akan jatuhkan dia. Dia nak bawa orang yang level dia bawa lagi ni. Macam menteri yang gagal dia bawa situ. Kita ni tengok menteri kanan ini memang menteri yang gagal. Hari kalau dia memang menteri itu yang bagus sangat, dia bagi kabinet lain dia bagi untuk dia. Jawatan dia pun kekal. Tapi jawatan nama menteri saja tukar. Mungkin dia gaji dia lebih sikit lah. Hari ini Muhyiddin dah bukti, hari ini dia guna talian ayat dia terakhir. Lantik orang UMNO sebagai PPM. Itu je. Bukan dia nak bawa orang yang pandai situ. Okey, terima kasih kepada Saudara Tamil atas kupasan beliau sebentar tadi. Saya nak pergi terus kepada Abang Noah. Abang Noah dengar suara saya, Abang Noah? Abang Noah dengar ke suara saya? Dengar bang? Kita ada masalah. Kurang clear. Kita ada masalah audio daripada Abang Noah. Putus. Okey Abang Noah, mungkin Abang Noah boleh fix dulu
permasalahan Betul-betul, audio itu betul-betul. Saya nak terus pergi kepada saudara Alif Ashraf. Alif, apakah sebenarnya yang akan berlaku ataupun yang sedang berlaku dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO ini? Jangkaan saudara Alif, apakah yang akan berlaku? Adakah akan ada saranan untuk Datuk Seri Ismail untuk tidak menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri, ataupun ada usulkah menteri-menteri yang masih dalam kerajaan PN untuk dipecat dan sebagainya, ataupun UMNO akan membuat keputusan untuk menyokong kerajaan PN menjelang sidang parlimen akan datang? Silakan saudara Alif. Baik, pertama yang kita lihat balik apa yang mereka lakukan sebelum ini. Pertama, sememangnya mereka mesyuarat, kemudiannya tarik handbrake. Mesyuarat dan tarik handbrake. Itulah yang mereka lakukan, dan kita jangkakan mesyuarat kali ini mesyuarat yang agak tegang, disebabkan kita lihat Presiden UMNO itu sendiri sudah menunjukkan belang ke mana dia nak membawa UMNO itu sendiri, dan kemudiannya ada juga yang menentang. Kita tengok bagaimana tim Hishamuddin sendiri pun tidak selesa dengan cara pembawaan Presiden untuk hala tuju UMNO. So kita percaya pelantikan Ismail Sabri dan Hishamuddin Tun Hussein ini adalah untuk menarik semula Presiden untuk di garis yang mereka mahu, iaitu bersama dengan kerajaan PN, dan kita percaya untuk kali ini mereka akan sustain lagi kerajaan ini walau macam mana pun. Kita lihat kalau betul-betul mereka nak tarik dari awal lagi, dah ada orang tarik, tapi tak pernah untuk serius dalam apa-apa mereka lakukan. Mungkin Presiden UMNO tidak cukup kuat, ataupun kepimpinan Zahid Hamidi ada masalah untuk menyelesaikan masalah dalaman ini. So kita harapkan sebenarnya kalau kita sebagai rakyat Malaysia, dan saya sendiri pun daripada salah seorang daripada anggota parti, kita memanglah inginkan UMNO untuk tarik sokongan kepada Perikatan Nasional, tetapi kita percaya dan kita yakin UMNO akan bersama dengan Perikatan Nasional dan tiada ada perubahan. Ismail Sabri akan tetap TPM dan Hishamuddin Tun Hussein akan Menteri Kanan. Okey, itu saja. Saudara Alif, saya nak tanya lagi sikit aja sebelum saya nak pergi ke Kak Jun. Timbalan Presiden UMNO ialah Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Kenapa perlu Tan Sri Perdana Menteri melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri yang hanya naib Presiden? Takkan tak boleh lantik Datuk Tok Mat selaku senator dan kemudian bagi dia jawatan Timbalan Perdana Menteri? Kalau tak nak Datuk Zahid pun, sekurang-kurangnya orang yang berhak lah, orang nombor dua dalam parti untuk jadi Timbalan Perdana Menteri, mungkin boleh mengelak daripada implikasi perpecahan dan sebagainya. Apa komen saudara Alif? Baik, kita kena kenal dulu apakah objektif bersatu bersama dengan UMNO. Kalau kita tengok susunan-susunan gerak kerja mereka ini adalah untuk memecahkan UMNO. Macam mana saya bersebut tadi berkenaan dengan pelantikan Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan. Ini adalah untuk pengukuhan Hishamuddin dalam UMNO itu sendiri sebagai Menteri Kanan. Baik, itu juga untuk Ismail Sabri. Ini adalah pengukuhan faction. Pastikan untuk mereka yang akan mengelapai Allah mengepalai mengelapai mengepalai mengepalai. Kita tukarlah perkataan. Okey, betul. Silakan. Dan kita percaya dengan tindakan ini UMNO akan berpecah. Inilah sebenarnya perkara yang PBBM yang mahukan sebenarnya. Dia tidak mahu bersaing dengan UMNO secara sihat. Tambah-tambah lagi mereka percaya mereka akan bertemu kursi yang terlalu banyak untuk PRU15 sebabkan sudut parti itu adalah sudut yang sama, iaitu kaum Melayu itu sebagai teras. Baik, itu yang pertama apa yang berlaku. Keduanya, kalau kita tengok bagaimana gerak kerja bersatu itu sendiri, bagaimana mereka masih lagi membiarkan UMNO itu masih dengan loose. Mereka tidak dapat memegang. Kurang-kurangnya mereka yakin jika mereka tidak dapat tarik UMNO itu, mungkin mereka dapat sebahagian ahli parlimen UMNO untuk bersama dengan mereka, dan Zahid Hamidi akan mendapat numbers yang kecil untuk agendanya sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih saudara Alif. Abang Noah, audio dah okey ke dengar suara saya? Abang Noah? Saya rasa Abang Noah ada masalah audio dan masalah visual. Dengar tak?
Saya dengar. Abang Noor dengar saya tak? Dengar tak? Video okey, video okey. Tak apa bang, sekejap lagi saya pergi kat abang. Saya nak pergi terus kepada Kak Jun. Dengar. Dengar Dengar. Okey bang, saya nak tanya kat abang. Apa nak jadi pada Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO sekarang ni? Kalau ikut Okey. politik ni, siapa yang ada kedudukan, siapa yang ada jawatan, Saya pengikut dia akan Ya. bertambah. Saya nak minta komen abang. Apa nak jadi pada Presiden UMNO selepas ataupun penerimaan jawatan Timbalan Perdana Menteri oleh Naib Presiden UMNO yang ada sekarang? Silakan Abang Noor. Hilang dah. Abang Noor? Saya tinggalkan dulu Abang Noor. Saya nak minta Kak Jun jawab soalan ni. Apa nak jadi kepada Presiden UMNO kalau Naib Presiden yang memegang jawatan Okey, Timbalan Perdana straightforward, straight to the point. Okey, Saya okey. punya Abang Noor dah pandangan, ada dah. Okey. Inilah dengar. Dengar bang. Cakap je bang, cakap je. Dengar. Dengar bang. Cakap bang, cakap. Okey. Straight to the point. Saya rasakan inilah isu asas dalam UMNO. Apabila seorang presiden orang kata walaupun atas jawatan presiden tapi dia tidak mempunyai kuasa dalam kerajaan. Ini implikasinya. Jadi kalau katakan Presiden UMNO itu berada dalam kerajaan walau dalam jawatan timbalan presiden ataupun menteri-menteri kabinet, mungkin dia punya command order itu lebih jelas. Dan kita kenal UMNO ni adalah sebuah parti yang feudal. Dulu kita nampak dia punya pengarahan, dia punya command order tu selancar-lancarnya. Jadi apabila presiden itu, saya sebut tadi, bila seorang presiden parti tidak duduk dalam sebuah kerajaan, jadi inilah masalah yang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Baik. Terima kasih Dengar. kepada Abang Noor. Abang punya masalah audio ni mengguris hati saya sebenarnya. Okey, saya nak minta sebelum Abang Noor teruskan, saya nak minta saudara-saudari sidang penonton supaya like dan share perbincangan kita pada malam ini. Sementara kita menunggu keputusan Majlis Tertinggi UMNO, saya nak minta kawan-kawan tolong share supaya perbincangan kita lebih rancak pada malam ini. Dan saya harap dalam ruangan komen, saudara boleh bertanyakan soalan dan saya akan ajukan insya-Allah kepada panelis-panelis kita pada malam ini. Kak Jun, saya nak tanya berkaitan dengan wanita sikit. Agak-agak Kak Jun lah. Tadi pemuda telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak melobi jawatan Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Pada pandangan Kak Jun sebagai seorang wanita, agak-agaknya apa pendirian wanita UMNO berkaitan dengan isu ini? Kemungkinan besar apa sebenarnya kehendak mereka? Silakan Kak Jun. Okey, apa ni? Sejujurnya saya memang tak ikut sangatlah wanita UMNO ni sebab kita memang berfokus kepada parti kita lah untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Jika pada pandangan saya wanita UMNO dia tak ada lain lah, cuma dia ni mengikut sajalah pada pimpinan. Tak ada nampak kelantangan suara wanita dalam UMNO nampaknya kan. Demi orang kata untuk sustainable dia punya parti lah. Cuma kita nampak di sini bahawa akar umbi memang menolak akar umbi UMNO. Dari pengamatan kita lihat akar umbi memang menolak bersatu. Jadi dengan apa orang kata Ismail Sabri ni pelantikan Ismail Sabri ni sebagai Timbalan Perdana Menteri tanpa dirujuk kepada Majlis Tertinggi UMNO, akar umbi melihat bahawa Ismail Sabri ni tidak menghormati. Itu je nampaknya. Dan kita lihat sekiranya UMNO seperti saudara Alif cakap tadi, nampak gayanya kalau ikut trend dia sebelum ini, tarik tali sudahnya mengikut juga bersatu kan. Dan sekiranya keputusan malam ini menerima pelantikan Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri, memang orang kata akar umbi UMNO akan terhiris hatinya lah. Akan terhiris hati dan kita lihat akan berlaku perpecahan yang lebih teruk di kalangan UMNO. Itu pendapat saya. Terima kasih Kak Jun. Saya nak tanya kepada Saudara Tamil. Pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini dilihat sebagai satu usaha sebenarnya untuk mengekang, ya. Seperti yang kita tahu sebelum ini ada SD daripada ahli-ahli parlimen dan sebagainya untuk menarik sokongan daripada kerajaan dan sebagainya. Adakah pelantikan ini akan berjaya menyekat ahli-ahli parlimen
UMNO daripada untuk tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. You rasa benda ni diorang akan tarik handbrake tak? Itu soalan saya pada Saudara Tamiel. Silakan Saudara Tamiel. UMNO mungkin tarik handbrake, tapi ada 2 tim dalam UMNO dan semua orang pun tahu. Satu tim nak juga jawatan ini. Bila orang nak ucap terima kasih untuk jawatan, mesti dia nak juga jawatan ini. Kalau dia nak tarik handbrake, bukan dia ucap terima kasih sekarang. Lepas mesyuarat UMNO, baru dia umum jawatan ini kita akan terima. UMNO sokong kerajaan PN macam tu. Lagipun jawatan TPM ini Menteri Tahanan pun tak boleh buat kerja. Kalau bagi TPM buat apa? Tak guna pun. Tamiel, jawatan TPM ni boleh membantu Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah COVID ke? Tak, ini bukan untuk selesaikan masalah COVID. Sebab ini untuk selesaikan masalah parti. Sebab PN ni ada dalam kerajaan PN ni dalam masalah dalam. Dia nak settle, nak stable, nak buat kerajaan stable. Dia tak nak yang ada 3-4 orang dia ada ahli parlimen sokongan 3-4 orang saja, lebih daripada pembangkang. Dia takut tu je. Bila dia ada satu jawatan untuk TPM, untuk bagi UMNO tutup mulut, jadi pengikut dia. Itu je dia nak. So simple bro. Jawatan ini rasa macam satu umpan lah, tutup mulut. Abang Noah, Tamiel kata jawatan ni macam umpan. Abang Noah setuju ke? Apa orang kata bisa tu, bidasan daripada saudara Tamiel tu kata umpan. Adakah semua orang terima jawatan ni nak mengumpan semata-mata? Abang Noah sebagai orang lama dalam politik, cuba komen sikit kenyataan Tamiel tu. Okey, saya to the point. Pada saya pelantikan Ismail Zabri ini adalah satu pelantikan untuk semata-mata menyelamatkan sebuah kerajaan yang gagal. Jadi keduanya saya rasakan dia punya prestasi atau key performance indicator Ismail Sabri ini selama ini sebagai Menteri Kanan pun dah ternyata seorang Menteri Kanan yang gagal. Jadi saya tidak melihat apa dia punya klasifikasi ataupun untuk menjawatan seorang individu, seorang menteri yang gagal, apatah lagi dia diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri, dan tentu kerjanya yang lebih mencabar. Yang ketiganya, saya rasa pelantikan ini tidak membawa apa-apa kekuatan atau pembaikan terhadap kerajaan atau kerajaan Perikatan Nasional ini, dan saya rasakan tindakan ini lebih kepada mengutamakan atau menyelamatkan kedudukan Melayu Yasin dan juga kerajaan PN secara khususnya, dan bukannya untuk kepentingan rakyat atau untuk menunjukkan satu andakan yang lebih baik daripada sebuah kerajaan yang terbukti telah gagal. Jadi pelantikan ini semata-mata ada satu keputusan politik dan bukannya keputusan untuk kepentingan rakyat. Baik, terima kasih Abang Noah. Saya nak tanya kepada Saudara Alip. Saudara Alip, pemilihan parti UMNO telah ditunda kepada 2023. Banyak pimpinan UMNO yang dulu nak sokong, tak nak sokong kerajaan PN dah U-turn. Dengan pelantikan ini, Saudara Alip, macam mana agaknya pendirian ketua-ketua UMNO, bahagian dan sebagainya? Kan, bila presiden tak ada jawatan ni memang berat sikit untuk sustain kedudukan, untuk mengekalkan kedudukannya. Kita tak tahu lagi apa lagi keputusan Majlis Tertinggi UMNO. Setakat ini, kalau Datuk Seri Ismail Sabri berada di jawatan timbalan Presiden UMNO, mungkinkah beliau akan menjadi presiden seterusnya? Silakan Saudara Alip. Baik, sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku baru-baru ini, ROS meluluskan untuk UMNO untuk tangguhkan pemilihan mereka. So ini baru maksud UMNO akan masuk pilihan raya dengan presidennya Zahid Hamidi. So watikah sign untuk mereka bertanding adalah daripada Presiden UMNO. Presiden itu sendiri. Okey, baik. Sebab saya tertarik daripada ada satu posting yang YB Salbiah, betul? YB Salbiah ya. Perak berkenaan ya, Perak. Because saya terperasan sebab lalu dekat newsfeed saya. Apa yang menarik, dia nyatakan awal
saya wakil rakyat UMNO. Parti yang dipilih, maka saya akan akur dengan parti. Lainlah, saya calon bebas, boleh buat apa saja. Ini jelas sebenarnya. Dalam UMNO sendiri pun ada orang yang mempunyai pendirian yang untuk kepentingan diri sendiri dan ada orang yang partiman. Maksudnya macam YB Salbiah ni adalah orang partiman. Dia apa-apa pun keputusan dia akan bersama dengan parti. Sebab apa? Sebab parti ini diketuai oleh presiden. Bagaimanapun apa keputusan Majlis Kerja Tertinggi, dia akan ikut. Tetapi kita lihat berapa ramai ahli-ahli parlimen yang mengambil pendirian begini. Sebab kita lihat ramai daripada ahli-ahli parlimen yang mengambil sifat untuk duduk dalam faction. Maksudnya ada yang duduk dengan Syahrudin, ada yang duduk dengan presiden, ada duduk pula yang duduk dalam minoriti kecil, termasuklah kumpulan daripada KJ sendiri pun. Kita terlupa berkenaan dengan KJ. Yang rasa saudara Alip KJ ni duduk ke mana ni? Rasa-rasa saya melihatkan lebih KJ ini dia duduk dalam satu kelompok yang kecil. Mungkin ada 2-3 orang ahli parlimen bersama dengan dia. Dan mungkin dia boleh mengambil jawapan yang berbeza. Mungkin dia nak menyokong parti ataupun dia melihatkan parti tidak memberi kelebihan kepada dia, dia boleh menarikkan sokongan bersama dengan parti. Tetapi apa, dan saya yakin kalau jika UMNO terus bersama dalam PN, presiden baru dia adalah Ismail Sabri. Itu tiada jawapan lain sebabkan dia telah menduduki TPM sebelum pilihan raya umum ke-15. Okey, itu saja. Apa nak jadi dengan Tok Mat, Alip? Kalau Mitra kata, kalau anda berkata bahawa Ismail Sabri akan jadi presiden UMNO. Baik, patut kalau kita lihat. Patut Tok Mat. Betul. Tetapi apabila Tok Mat, kalau kita lihat sendiri pun, sekarang ini dia tidak mempunyai tugas-tugas yang penting. Kita tengok hari ini pun kita tak dengar lagi respon dia. Minggu ini kita tak dengar lagi respon berkenaan dengan isu-isu ini daripada Tok Mat. Tok Mat hanya mendiakan diri. Tapi apa yang saya nak tekankan pada hari ini adalah Tok Mat ini adalah memegang jawatan timbalan presiden tetapi tiada jawatan dalam kerajaan. Jawatan dalam kerajaan ini adalah penting bagi memastikan kedudukan mereka dalam parti itu ada kukuh. Tanpa ada jawatan kerajaan, terlihat apa yang berlaku sekarang. Dalam parti sendiri pun ada yang cuba membuat kepala sendiri. So kita yakin akan datang Ismail Sabri kalau terus diberi jawatan TPM, dia akan menjadi presiden UMNO yang akan datang. Okey, terima kasih kepada saudara Alip atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Saya nak minta rakan-rakan kita tolong like dan share perbincangan kita. Semakin hangat sebenarnya perbincangan kita pada malam ini. Kita masih menunggu lagi keputusan Majlis Tertinggi UMNO berkaitan dengan hal perkara yang kita sebutkan sebentar tadi. Baik, seterusnya saya nak pergi kepada Puan Junaida iaitu Ketua Wanita Keadilan Negeri Perak. Kak Jun, bagaimana Kak Jun melihat dari segi trend penambahbaikan, adakah dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri ini dari segi satu faktor mungkin ini bersifat politik, tetapi adakah pelantikan ini sebenarnya boleh menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia tak nak tahu dah ni siapa jadi timbalan ke, jadi menteri kanan ke apa ke, tetapi apa yang berlaku sekarang ialah kesusahan rakyat, penderitaan rakyat dengan PKP dan sebagainya. Adakah pelantikan ini sebenarnya boleh membantu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan masalah bendera putih dan sebagainya? Sila komen Kak Jun dari sudut pandang seorang pimpinan politik. Silakan Kak Jun. Pada pandangan saya, lantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri tak memberi makna apa-apa pun kepada rakyat. Rakyat dah bosan sebenarnya. Rakyat dah bosan, rakyat dah nak muntah tengok permainan politik Perikatan Nasional ni kan. Perikatan Nasional ni satu kerajaan yang tak absah, yang tak sah, satu kerajaan yang gagal, yang teruk, yang apa orang kata macam-macam orang cakap lah. Kerajaan gagal, kerajaan bodoh, kerajaan cirit, apa lagi? Kerajaan 1 minit. Jadi dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri ni sebagai timbalan Perdana Menteri tak memberi makna apa-apa kepada rakyat. Dan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai pengerusi MKN dalam rekod kes positif COVID negara kita pernah cecah hampir 9,000, bukan hampir 9,000, 9,000 lebih sehari
kes positif COVID. Itu sebabnya negara kita ranking COVID-19 resilient tu sudah turun daripada 16 ke 51 daripada 53 negara. Bayangkan prestasi timbalan Perdana Menteri kita sekarang ni. Adakah itu menggembirakan rakyat? Cuba lihat tekanan yang dihadapi oleh rakyat sekarang ni. Bila pembangkang, bila rakyat dah mula bercerita, bila kadar bunuh diri semakin meningkat, orang tujuh bangunan bosok tak tahan dengan kesan tekanan pandemik ni, barulah kita nampak adalah sikit moratorium pun tak apa-apa, moratorium yang tak jelas. Yang orang kata bila kita lihat syarat moratorium tu sebenarnya menguntungkan bank, bukan memberi keuntungan kepada rakyat. Kalau betul-betul mereka ni, Perikatan Nasional ni memikirkan isu rakyat, mereka dah tentu menerima dan juga mengkaji. Kaji dah tak ada masa dah. Jadi kita pembangkang ni dah tampilkan berbagai cadangan untuk membela nasib rakyat. Seperti Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan biaya sara hidup sewaktu pandemik ini RM1,500 kepada keluarga, dan juga moratorium tu selama setahun. Kalau kita tengok cadangan ini, bermakna rakyat tak perlu bersusah payah bekerja, boleh duduk di rumah dalam masa setahun. Dan apabila moratorium ni berjalan selama setahun, bermakna rakyat tu ada masa, diberi waktu untuk bangun semula. Kalau dalam dia ada perniagaan, dia boleh bangun pelan-pelan untuk membangunkan semula perniagaan. Pandemik ini sudah berjalan selama setahun lebih, saudara-saudari. Jadi kita lihat bagaimana tekanan yang rakyat dah hadapi. Jadi memang sangat teruk. Kita lihat rakyat dah sampai tahap membunuh diri itu. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita yang pelajar-pelajar berada di universiti, tak senang hati duduk di kolej sampai terpaksa keluarkan duit PTPTN dia orang, hantar kepada ibu bapa. Dan di universiti pula mereka tak ada makan minum. Ada bantuan daripada universiti, hantar ke kampung. Ni mak ayah nak bayar duit sewa, kan? Kita dikurung, diberi arahan untuk berkurung di rumah, kilang dibuka, kan? Kita makan minum tak ada duit, bisnes tak boleh berjalan, tak boleh kerja, orang hilang kerja, kan? Dalam masa yang sama kereta nak kena bayar, rumah nak kena bayar, makan minum anak lagi. Jadi so di mana kesungguhan kerajaan yang gagal ini, kesungguhan mereka untuk menyelesaikan masalah pandemik ni. Kita sekarang ni bila kita ceritakan masalah pandemik, kita lihat angka sahaja dah menunjukkan kegagalan daripada Perikatan Nasional ni. Belum lagi kita lihat pandemik dalam pandemik, kesan yang berlaku kepada anak-anak yang bersekolah. Kita lihat sekarang ni kita dah ada di Malaysia ini dipanggil lost generation, generasi yang hilang. Generasi yang hilang ni anak-anak yang tak dapat melalui alam persekolahan dia. Dan bagaimana kerajaan Perikatan Nasional tu menangani isu ni. Gagal segagal-gagalnya. Kita lihat isu pendidikan, isu kesihatan, isu apa lagi? Isu harga barang naik sekarang ni, gagal. Sebut saja dalam sektor apa memang gagal. Jadi pada saya, lantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri tidak memberi makna apa-apa kepada rakyat. Terima kasih Kak Jun. Saudara Tamil, rakyat tengah busy sekarang ni. Kerajaan yang kukuh akan boleh deliver, menyelesaikan masalah rakyat. Tetapi apa yang berlaku sekarang, mereka sibuk nak mempertahankan kedudukan mereka dengan lantik, dengan deal politik dan sebagainya, lantik timbalan dan sebagainya. Tetapi permasalahan yang utama, vaksin dan sebagainya ni masih mereka tak selesaikan lagi. Apa pandangan saudara Tamil? Lebih sibuk nak melantik pimpinan jawatan timbalan Perdana Menteri, tetapi perhatian mereka sepatutnya menyelesaikan masalah COVID itu dia divert. Apa pandangan saudara Tamil? Bro, rakyat cakap susah, minta tolong, minta makanan, minta moratorium kepada kerajaan. Tapi kerajaan peka. Tapi dia bagi timbalan PM. Setakat ini bila saya baca news ini, Menteri Tahanan lantik sebagai TPM, saya pun ingat masalah negara sudah selesai ke? Rakyat
ramai tak ada makanan. Tadi petang ni bro, ada seorang kak jumpa saya. Dekat Pekan Bertekerja. Dia cakap ada apa-apa bantuan dari pejabat PKR Bertekerja. Saya cakap ada kak, kita ada bagi makanan, bakul makanan untuk RM100. Lepas tu dia cakap dia Indonesia dia lah. Dia ni seorang perniaga bunga Malay tepi jalan. Lepas tu dia tanya, dia lebih dah deal politik dan sebagainya. Telefon siapa tu? Telefon siapa tu? Tolong kecilkan sikit. Ada apa-apa dari siapa tu? Siapa mengganggu siaran? Mengganggu siaran. Silakan Tamil, silakan. Okey, dia bagi tahu sekarang ni lebih 1 bulan lebih dia tak berniaga. Masalah dia sekarang ni tak boleh bayar sewa. Dia cakap bagi RM100 punya barang mana yang cukup. I bagi tahu dia, kak kerajaan bagi RM300,000 setiap ahli parlimen. Yang ni I bagi ni bantuan kak ini pun bakul ini dari YBC Hukuma Ahli Parlimen Bertekerja. Dia ni ada 3,000 untuk bakul bantuan Bakul untuk makanan. menolong bakul makanan untuk kawasan Bertekerja. Tapi untuk 3 dun. Bertekerja ada dalam dia ada 3 dun, 1 dun 100 saja. 1,000 saja 1 dun. Cukup gak untuk Bertekerja untuk 1 dun 1,000. Kita ni boleh bagi satu saja sebulan ini. Saya bagi tahu dia lah. Dia cakap barang yang orang bagi itu tak cukup langsung. Bagi sikit je. Kita cakap peruntungan dari kerajaan itu saja. Akak nak apa-apa kita nak tolong, kita boleh tolong. Kak itu bagi tahu saya. Kalau sewa rumah tak boleh bayar, lagi saya susah. Lagipun dia bujang, suami dia dah cerai. Dia cakap dia ada solusi satu saja, bunuh diri dia cakap. Saya cakap kak, tanah kak, semua orang nak bunuh diri apa nak buat? Kita lawan. Akak tunggu sampai 2-3 bulan. Kita akan boleh selesai kluster ini. Tapi kerajaan kita ni langsung tak peduli. Dia nak settle untuk menteri saja. Menteri dah 70 lebih. Susah ya. Timbalan menteri. Okey. Lagi nak kenapa timbalan menteri? Gaji tinggi yang bagi kepada dia. Kesian pada rakyat lah. PM lah. PM ni kalau ingat dia sikit lah. Buat idea sikit untuk tahankan. Buat idea sikit untuk menolong rakyat. Baik. Terima kasih Saudara Tamil atas penjelasan Saudara Tamil. Saya nak kembali kepada Saudara Ashraf. Dengan pelantikan Timbalan Perdana Menteri ini, orang Bersatu puas hati tak? Nak tanya Saudara Ashraf. Orang Bersatu puas hati tak dengan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini? Itu yang pertama. Yang kedua sekali, adakah mereka akan terus bercakaran? Bersatu dan UMNO terus bercakaran sehingga pilihan raya akan datang. Tetapi seperti yang kita tahu, kita melihat perkembangan ini, satu perkembangan yang menarik sebenarnya. Pemerhati penganalisis politik seperti saya melihat perkara ini seronok untuk dianalisa dan juga untuk diperhatikan. Tetapi apakah pandangan Saudara Alip, orang Bersatu ni semua, kawan-kawan kita daripada PPBM, UMNO dan sebagainya, adakah mereka prejudis mereka boleh selesai dengan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Ismail Sabri? Silakan Saudara Alip. Baik. Jika kalau untuk jangka masa pendek, perancangan jangka masa pendek, semestinya ahli-ahli Bersatu sendiri akan lega dengan pelantikan jika UMNO boleh terima pelantikan Ismail Sabri sebagai TPM. Disebabkan jika UMNO terima jawatan ini, maksudnya UMNO akan bersama lagi dengan Perikatan Nasional. So numbers yang mereka ada agak kukuh untuk mereka untuk masuk ke sidang Dewan bulan hujung bulan ini. Tetapi itu bukanlah titik pengakhiran, sebab kita percaya untuk mereka menghadapi pilihan raya, UMNO akan terus alone, terus bersendirian untuk masuk pilihan raya tanpa ada bersatu bersama-sama. Disebabkan kita lihat kerusi yang Bersatu tuntut itu adalah kerusi UMNO. Kalau kita sebagai abang besar, contohnya seperti UMNO ialah satu abang besar yang kononnya untuk untuk mengawal kursi-kursi mereka, semestinya mereka tidak akan memberi laluan yang mudah, terutamanya kalau kita tengok di Perak, iaitu kursi Larut. Bagaimana kursi Larut? Adakah UMNO mahu memberi green light untuk Hamzah Zainuddin untuk bertanding tanpa kekacauan oleh UMNO? Mestinya tidak. So itu jugalah yang akan berlaku di kursi-kursi UMNO yang lain.
Dan itu juga yang akan berlaku di kursi-kursi bersatu yang mereka menang sebelum ini dan kursi-kursi yang mereka dapat daripada ahli parlimen yang lompat. Kita percaya akan bergaduh lebih teruk, terutamanya berhampiran dengan pilihan raya yang akan datang. Itu saja bagi saya. Saudara Alip, sebagai orang Perak lah, saya nak tanya saudara Alip ni boleh komen sikit Baik. Timbalan Presiden Bersatu daripada Perak. Okey, baik. Tak kecil hati ke dia tak dapat jadi timbalan Perdana Menteri ni? Itu soalan. Baik. Jawab. Okey. Perkara ini dilontarkan oleh sahabat saya iaitu Ketua Armada Negeri Perak sendiri pun dalam medium yang sama yang mengatakan untuk kalau Muhyiddin letak jawatan dan sebagainya, siapa yang boleh ganti dalam Bersatu? Nama yang beliau sebut tu jauh daripada akal fikiran saya iaitu timbalan presiden. Sebab kan kita terlupa timbalan presiden Bersatu ialah Datuk Seri Faizal Azumu. Mungkin perwatakan beliau yang sehinggakan kita terlupa dengan jawatan yang beliau pegang dalam parti ini sendiri. Sebab kan kita lihat timbalan presiden parti seharusnya dia ada satu karisma. Walaupun saya nak sebut, walaupun Datuk Seri Azmi pengkhianat, tapi dia ada sedikit karisma. Anda setuju Saudara Raja Azam? Teruskan. Tak, saya nak tahu. Anda setuju ke tak? Apa dia? Beliau ada karisma sebagai seorang pemimpin. Ada. Betul. So saya tidak berseorangan dengan pendirian saya pada malam ini. Rambut belah tepi. Saya rambut berkilat. Silakan Alip. So saya nampak bila timbalan presiden Bersatu untuk ke Perdana Menteri ini terlalu jauh daripada panggat, terlalu jauh daripada pemikiran kita untuk meletakkan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pun saya rasa tidak layak untuk beliau. Okey, ini jelas dan saya tekankan sekali lagi, tidak layak untuk PM dan tidak layak untuk PM. Sebab karisma kepimpinan beliau tiada. Pusat. Jawapan daripada saudara Alip boleh mengundang kecaman seluruh ahli Bersatu kepada beliau. Saya nak tanya kepada saudara Anwar Zakaria sebagai orang lama dalam keadilan, melihat kepada perkembangan terkini, adakah spekulasi mengeluk yang diperkatakan di luar sana kemungkinan besar Menteri Kanan Ekonomi mungkin nak langgar jawatan Presiden Bersatu kerana dikecewakan tak dapat jadi timbalan ataupun nak pergi langgar jawatan timbalan presiden. Apa pandangan saudara Anwar? Dengar Saya dengar abang dengar saya tak? jelas tak? Jelas. Sila teruskan bang, teruskan. Ulang balik. Abang, Menteri Kanan Ekonomi akan langgar. Soalan. Bang, Menteri Kanan Ekonomi akan langgar tak Tan Sri Muhyiddin kerana tak bagi jadi jawatan timbalan Perdana Menteri? Inilah dikatakan nombor satu punya politician dekat Malaysia sekarang ada Azmin Ali. Dan saya yakin pelantikan Ismail Sabri ini adalah sikit sebanyak adalah perancangan daripada Azmin Ali sendiri. Teruskan bang, teruskan. Ulas, teruskan bang. Itulah jawapan saya. Itu saja. Bang, ulaslah, tambahlah sikit lagi bang. Abang duduk dalam keadilan lama, itu timbalan presiden abang. Cuba ulas sikit bang. Apa ni ngelak ni? Ulas bang. Adakah abang rasa dia akan susun gerak kerja untuk saya terus merujuk kepada saya terus merujuk kepada langkah Sheraton. Di mana langkah Sheraton ni di kepalanya yang dilakukan oleh Azmi Ali, dia ada belakang di sebalik tapi apa yang berlaku ini. Jadi saya rasa antara politician yang paling dibenci sekarang ni adalah Azmi Ali dan dia lah punca segalanya yang berlaku isu-isu pengkhianatan. Kerana saya tak rasa dia akan bertindak sesuatu dan memang dia dulu dia menggunakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggunakan Mahathir Yassin dan sebelum ini pun dalam kerajaan PIS pun dia memperkudakan Tun Mahathir. Jadi saya rasa dia akan memperkudakan Tan Sri Yassin dan termasuklah
TPM yang baru lantik itu Datuk Seri Ismail Sabri yang akan dipergunakan oleh Azman Ali. Terima kasih daripada kekanda saya Saudara Anwar Zakaria. Jawapan yang selamat daripada abang kedua kita sebenarnya. Tak nak komen lebih-lebih lah tu. Tak apa, lagi saya paksa juga Abang Anwar untuk komen pelbagai isu berkaitan dengan hal tersebut. Terus saya nak pergi kepada Seri Kandi kita ataupun insyaAllah. Baik, saya nak terus pergi kepada Kak Jun. Kak Jun, mengetahui perkara yang sedang berlaku ini hebat diperkatakan sebenarnya kita bincang pada pasal Datuk Seri Ismail Sabri saja. Kita lupa pelantikan satu lagi iaitu berkaitan dengan pelantikan Menteri Kanan iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein Sebelum ini beliau dalam pemilihan UMNO tidak nak tanding jawatan timbalan presiden. Memang jawatan tu memang reserve pun untuk dia mengikut perkiraan orang UMNO. Selepas itu jadi ahli parlimen biasa, dapat kerajaan jadi menteri luar, sekarang menteri kanan. Dan beliau sebelum ini digembar-gemborkan bahawa sedang collect SD dan sebagainya untuk keluarkan sokongan daripada atau memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Pada pandangan Kak Jun, ada tak langkah-langkah sebenarnya daripada Datuk Seri Hisham untuk memastikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri? Pada pandangan Kak Jun, silakan. Pada pandangan terima kasih moderator Okey, soalan ni apa ni orang kata bagi pandangan saya mestilah dia mempunyai apa ni orang kata sama-samalah memberi apa orang kata idea lah bagaimana untuk mengekalkan kerajaan Perikatan Nasional kan. Dan sebenarnya dalam pergolakan politik ataupun dingdongnya kerajaan sekarang, orang kata kerajaan dindong tau, kerajaan dindong. Kejap macam tu macam ni. Dia cara lantikan dia lantikan timbalan Perdana Menteri pun macam tu je buat lantikan. Tak dibawakan cadangan ke kabinet dan sebagainya. So kita rasa rakyat rasa orang kata lagi rasa hopeless lah, lagi rasa hilang keyakinan terhadap kerajaan sekarang ni kan. Kita sekarang saya beri fokus adalah kepada rakyat kita tak kira lah dia orang nak kekal sebab sekarang ni nampak memang agenda dia orang adalah untuk mengekalkan kerajaan yang tak absah ni, kerajaan yang entah dapat mandat daripada PRU mana pun kita tak tahu. Tak ada dalam apa ni pilihan raya umum keberapa Perikatan Nasional menang, tak ada. Jadi kita lihat kerajaan ni kerajaan yang tak absah, yang tidak dipilih pun oleh rakyat. Jadi ini adalah agenda mereka untuk mengekalkan kuasa, itu saja yang tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada rakyat. Kerana kita lihat dalam 70 berapa orang menteri itu sebenarnya tak memberi apa-apa faedah pun kepada rakyat. Selain daripada menghabiskan duit kita bila dia bentangkan perbelanjaan untuk ni berbilion-bilion sini, berbilion-bilion. Habis duit rakyat dihabiskan tapi hasilnya tak ada. Inilah kerajaan gagal. Dan rakyat kena ingat, orang-orang muka-muka yang ada dalam kabinet sekarang inilah yang wajib ditolak dalam PRU akan datang. Terima kasih. Terima kasih Kak Jun. Saudara Alip, kenapa tidak dilantik Datuk Seri Zahid aja sebagai timbalan Perdana Menteri, Alip? Lebih selamat presiden. Dia pun ahli parlimen. Sebelum ni pun pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa tak lantik Datuk Seri Zahid je? Selamat. Tak ada perpecahan presiden ketua jadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa PM gamble nak lantik naik presiden, orang nombor 3 dalam parti sebagai timbalan Perdana Menteri? Apa pandangan saudara? Baik, sebenarnya kalau kita nak letak Datuk Seri Zahid Hamidi ni, yalah macam mana kita kenal. Katakanlah tak nak letak Datuk Seri Zahid, lantiklah Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib, bosku, pengikut di Facebook banyak sangat. Kenapa tak lantik bosku? Saya rasa sebelum 2018, sebelum election 2018, kepimpinan negara adalah satu disaster untuk negara. Setuju Saudara Raja? Saudara Alex setuju dengan kenyataan itu? Saya setuju. Okey. Kalau setuju saya rasa ramai rakyat Malaysia yang setuju. Ya. Setuju. Kalau kita tengok negara sendiri pun terpalit dengan YMDB. Dan kita tengok yayasan yang dipecah amanah oleh ZMED. Dan
banyak lagi kes SRC dan sebagainya. Adakah ini menjadi salah satu indikator untuk melantik sebagai Timbalan Perdana Menteri ataupun bukan? Adakah kes-kes ini diambil kira ataupun tidak? So inilah sebenarnya fikiran-fikiran daripada Perdana Menteri itu sendiri, sebabkan jika meletakkan orang yang ada kes di mahkamah ialah sebagai satu liability, satu beban bagi kerajaan bagaimana untuk menang kes. Tambah-tambah lagi mulut-mulut pembangkang yang akan bercakap pelantikan orang yang telah terbukti melakukan kesalahan, curi duit rakyat, pecah amanah dan sebagainya. Jika ini tindakan yang diambil oleh kerajaan melantik Zahid Hamidi ataupun Najib Tun Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri, ini adalah satu disaster untuk kerajaan PN seperti mana kerajaan Malaysia disaster sebelum 2018. Itu saja. Terima kasih Saudara Alip. Saudara Tamil, saya nak tanya dari segi kemungkinan bagaimana sebenarnya kedudukan hari ini lantik Timbalan Perdana Menteri untuk menjamin undi ataupun menjamin apa yang akan berlaku di Parlimen, kata orang. Tetapi saya nak tanya, mungkin Saudara Tamil boleh komen sikit berkaitan dengan parti komponen yang lain dalam ataupun pemain-pemain parti politik yang lain seperti MIC, khususnya rasa-rasa Saudara Tamil lah apa pendirian MIC berkaitan dengan isu perlantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri dan juga kedudukan mereka dalam kerajaan Perikatan Nasional. Silakan Saudara Tamil. MIC tak ada sibuk sangat dalam hal ini sekarang. I tahu sebab MIC dia nak jawatan menteri saja, mereka sudah dapat. Sekarang dia nak cari duit saja. Kerja dia cari makan. Bukan nak tolong kaum India ke untuk menang ke kes COVID, tak ada. Kerja dia sekarang ni cari makan. Dia dah dapat jawatan menteri, itu dia dah dapat, dia terus. MIC dah tutup mulut. MIC dia tengok hari ni timbal dia, lagipun MIC dah tahu mesti dia tak dapat timbalan PM untuk dia. MIC tak akan bising lah bro. Tak bising Kalau UMNO terima jawatan ini, rakyat boleh nilai. Kerajaan dah gagal. Kerajaan dah gagal. Ada plan untuk kes COVID semua pun dah gagal. Tapi hari ni boleh terima kerajaan ini. Dah ina agung, perintah agung pun tak nak hormat hari tu. Nasional lawan untuk perintah agung pun. Terus boleh rakyat Malaysia boleh nilai. Macam mana UMNO masih boleh terima untuk jawatan Muhyiddin atau kerajaan PN. Terima kasih Saudara Tamil. Abang Noah dengar saya tak? Abang Noah? Dengar. Abang Noah, saya nak tanya. Patutkah ada Timbalan Perdana Menteri baru ataupun kena ada kerajaan baru untuk menyelesaikan semua masalah ni sebenarnya? Silakan Saudara Noah Zakaria. Saya terus menggerak jawapan tersebut. Sebenarnya kalau ikut dari segi senario yang berlaku dalam negara sekarang, kita tak perlu pun seorang pelantikan Timbalan Perdana Menteri. Yang kita perlukan adalah pelantikan Perdana Menteri yang baru. Bukannya prioriti melantik Timbalan TPM, tapi adalah untuk kita mencari atau melantik seorang Perdana Menteri yang baru yang lebih dinamik, boleh membawa ala tuju masa depan Malaysia yang lebih baik dan meyakinkan. Itu komen saya. Abang sebut Perdana Menteri baru. Siapa Perdana Menteri baru? Ni sebutlah. Rakyat Malaysia nak tahu. Okay. Kena sebut. Okey. Secara optimisnya dengan penuh keyakinan kita rasa mana satu-satunya tokoh yang sepatutnya diangkat dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukannya orang yang tidak punya kelayakan. Dia cukup segala-galanya, tetapi dinafikan oleh musuh-musuh politiknya. Musuh-musuh politik mereka adalah musuh-musuh politik Datuk Seri Anwar adalah di antara yang duduk dalam kerajaan Perikatan Nasional dan salah satu penasihat yang juga ialah Tun Mahathir sendiri. Dan kita tahu ini adalah satu kluster pemimpinan politik yang akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita yakin, kita optimis dengan kedudukan, dengan kelayakan, dengan pengalaman yang cukup luas
yang cukup luas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengetuai kerajaan selepas ini. Abang, Datuk Ismail Sabri ni malam ni kalau terima jawatan dalam UMNO ni, kalau ikut perlembagaan ni boleh kena pecat. Abang rasa macam mana? Pecat ke tak pecat ni? Berani ke pecat? Betul. Saya melihat dari segi pelantikan ini, dia lebih kepada terus terang cakap Datuk Ismail Sabri ini lebih mengutamakan kepentingan peribadi, bukannya kepentingan parti UMNO itu sendiri. Jadi kita lihat dari segi Perhimpunan Agung UMNO yang lalu juga telah memutuskan untuk menarik keluar sokongan terhadap Kerajaan Pakatan Nasional. Begitu juga keputusan Majlis Tertinggi sebelum ini juga akan memutuskan atau keluar daripada Kerajaan Pakatan Nasional, walaupun bila sama ada sebaik Parlimen dibubar ataupun lain-lain keadaan yang mendesak. Jadi saya rasa dua asas itu cukup menunjukkan Ismail Sabri ini adalah telah melanggar disiplin organisasi UMNO itu sendiri. Jadi saya rasa orang macam ini memang tak layak untuk menduduki tangga kedua sebagai timbalan Perdana Menteri, oleh kerana dia sendiri tidak menghormati disiplin organisasi dalam Parti UMNO itu sendiri. Terima kasih Saudara Anwar Zakaria. Alip, ini sebenarnya pelantikan bayangan Kabinet UMNO yang akan datang. Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri, timbalan Presiden UMNO ialah Datuk Seri Syamuddin. Mungkin ataupun pandangan Saudara Alip ada sebaliknya. Sila bagi pandangan Saudara Alip. Adakah ini sebenarnya gandingan yang ditaja oleh pihak luar untuk mencerakinkan ataupun menghuru-harakan UMNO? Silakan Saudara Alip. Baik. Apabila kita melihat pelantikan TPM dan Menteri Kanan yang baru, so bila kita lihat dan kita letakkan semula dalam parti, memanglah itu adalah satu garis yang asal. Maksudnya kita letakkan timbalan Perdana Menteri sekarang sebagai Presiden UMNO. Kemudiannya keduanya kita letakkan pula, dengar? Ya dengar. Dengar, okey. Dan kita letak pula Menteri Kanan sebagai timbalan Presiden UMNO. Tetapi untuk Presiden saya yakin untuk Datuk Seri Ismail Sabri untuk pergi. Tetapi untuk timbalan saya tidak yakin sebabkan kita lihat kita ada lagi banyak faction-faction kecil di dalam UMNO, termasuk YBKJ itu sendiri. Yang kita tahu YBKJ ini sokongan pemuda UMNO agak kuat untuk beliau. Setuju atau tidak, sayap pemuda adalah sayap yang penting dan untuk memastikan legasi parti itu diteruskan untuk masa-masa akan datang. So, YB Khairi Jamaluddin antara salah seorang calon yang mungkin sesuai. Mungkin sebelum ni dia terlalu awal untuk bertanding di kerusi presiden, namun untuk sekarang dengan apa yang beliau lalui sekarang, saya yakin dan saya percaya beliau sendiri memasang niat untuk ketimbalan Presiden UMNO akan datang. Alip, baik. Macam mana dengan KJ? Macam mana dengan Tengku Razali? Macam mana dengan KJ? Takkan dia orang nak tengok saja. Baik, itu tadi saya sebut tadi. Saya nampak KJ sendiri pun melihat untuk pergi ke kerusi tersebut. Tetapi untuk Tengku Razali ini, sebab kita lihat survival politik beliau terlalu panjang dengan perseteruannya dengan Tun Mahathir, dan kemudiannya bersambung pula dengan perjalanan bersama dengan Perdana Menteri Abdul Ahmad Badawi dan sebagainya. Tetapi kita lihat keadaan Tengku Razali itu, di situlah bermulanya, di situlah akhirnya. Dia tidak pergi ke mana-mana, politiknya hanya kekal di Gua Musang sahaja. Okey, itu saja bagi saya. Saya lihat untuk timbalan Presiden mungkin Isyamuddin Tun Hussein ataupun KJ yang akan memerhati kerusi kosong tersebut. Terima kasih Saudara Alip. Kak Jun, saya nak tanya Kak Jun, bagaimana pandangan Kak Jun tentang ahli-ahli parlimen sebelum ini yang telah diambil tindakan, seperti Tan Sri Anwar dipecat daripada Setiausaha Barisan Nasional, Datuk Seri Syahidan digugurkan daripada pengurusi UMNO Perlis. Adakah ini pihak-pihak yang akan membuat serangan luar jangkaan terhadap apa yang sedang berlaku sekarang? Silakan Kak Jun. Ada dengar Dengar. No idea jugalah sebab ni sebab dalam UMNO sendiri memang ada veteran parti yang mana veteran parti ni mempunyai pengalaman dan juga mempunyai dia punya peranan yang besar dalam parti UMNO tu sendiri.
Dan kita lihat pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri ini sebenarnya memberi tamparan yang hebat ya kepada pengukuhan parti UMNO tu sendiri. Kita lihat ada yang bersetuju, ada tak bersetuju. Tapi kita lihat daripada pengamatan kita, yang akar umbi memang menolak kerjasama dengan Bersatu. Itu saja ulasan saya. Terima kasih Kak Jun. Selamat ulasan Kak Jun tu sebenarnya. Mungkin saya nak tanya saudara Tamel lah. Saudara Tamel sebagai seorang anak muda yang memahami politik begitu lama, saya nak tanya saudara Tamel, adakah pihak-pihak yang telah dibuang ini sebenarnya akan menjadi satu faktor untuk menyelesaikan masalah UMNO kan? Dia orang kena buang, betul. Tetapi dia orang juga ada follower-follower masing-masing. Dia orang juga ada kawan-kawan masing-masing. Adakah UMNO ini boleh diselamatkan dengan bantuan mereka juga? Adakah mereka berperanan sebenarnya untuk mengimbangi perbalahan yang sedang berlaku antara mungkin kem Datuk Seri Ismail Sabri ataupun mungkin kem daripada Datuk Seri Zahid? Saudara Tamel. Kalau untuk PRU 15 bro, kalau UMNO masih nak ikut dengan PN, baru akan terjejas untuk dalam pilihan raya PRU 15. Kalau UMNO betul-betul nak menang PRU 15, untunglah dari pandangan politik saya bagi tahu dia lah. Kalau dia mau jaga maruah dia tak nak, mesti dia tarik handbrake hari ini. Jadi pemangkang pun tak ada masalah. Dia kena lawan untuk hak rakyat. Untuk hak rakyat dia tak nak buka mulut macam mana. Dia ni satu parti yang besar untuk orang kaum Melayu. Tapi dia cakap untuk dia ni Big Brother untuk orang Melayu. Tapi untuk orang Melayu hari ni macam mana? Nasib orang Melayu macam mana dalam Malaysia? Dia ni nak jatuhkan kerajaan PN untuk apa? Nak jaga hak orang Melayu. Hari ni betul ke dia jaga hak orang Melayu? Tak ada pun. Lepas. Buat apa? Dia tengok game ini saja. Dia tahu dia ni dapat jawatan menteri dah cukup. UMNO kalau betul-betul nak dia nak mau hidupkan parti dia untuk masa depan, hari dia mesti nak tarik handbrake, ikut dengan presiden dia. Bukan orang yang bawa macam timbalan jadi jawatan. Hari itu tengok timbalan kutip SD, sekarang ni naib jadi TPM. Ini satu kelemahan. Muhyiddin nak buat lemak parti UMNO ni. Ni terus-terus nampak. Orang yang politik matang boleh nampak lah ni. Terima kasih saudara Tamil. Abang Noah. Tadi saudara Tamil ada sebut pasal PAS. Kita pun lupa lah nak sebut pasal PAS ni. Ya, sebab PAS juga adalah parti komponen dalam Perikatan Nasional. Setakat ini tak ada reaksi daripada PAS berkaitan dengan isu timbalan Perdana Menteri ini. Pada pandangan abang, adakah PAS juga sebenarnya tak layak nak tampilkan Presiden PAS sebagai timbalan Perdana Menteri? Apa pandangan saudara Noah? Saya rasa pimpinan PAS malam ni kelang kabut, telefon sini, telefon sana, nak dapat update yang terkini pada hasil keputusan Majlis Mesyuarat MKT UMNO malam ni. Dan kita dah tahulah, kita dah kenali warna PAS yang sebenarnya, walaupun hanya sebagai menumpang sebagai kerajaan, tapi kita dah lihat perwatakan dan dia punya politik yang sebenarnya. Dan saya rasa PAS ni memang bergayut pada tempat yang ada kepentingan. Sorry to say that. Abang, Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, bekas Menteri Besar Terengganu, sekarang menjawat jawatan sebagai Duta Presiden PAS sekian lama. Takkan beliau tak layak jadi timbalan Perdana Menteri? Pandangan abang, saya tak nak tengok, saya tak nak tahu pandangan abang. Saya memang dengan isu tadi, saya nak tanya pandangan abang, layak ke tak layak jadi timbalan Perdana Menteri? Sejujurnya Tuan Guru Hadi Awang tidak layak untuk menjawab mana-mana jawatan menteri. Kenapa bang? Kenapa cakap tak layak? Ini boleh mendatangkan marah orang PAS. Abang, kalau nak cakap tak layak, tolong bagi dalil. Saya berani menyatakan kenyataan ini sebab kita tengok dari segi sejarah awal beliau menjadi Menteri Besar Terengganu cuma satu penggal. Lepas tu selepas tu penggal tumbang. Dan kita melihat dari segi ketukan ialah orang kata ulama'-ulama'. Tapi orang kata dari segi kepimpinan, dari segi politik, dan nampak juga kenyataan-kenyataan Hadi Awang ini banyak fitnah. Dia selalu menggunakan dalil-dalil
yang tidak konsisten. Dia gunakan dia dalil untuk kepentingan sesuatu perkara untuk menguntungkan politik PAS dan mungkin kepentingan parti dia sendiri. Jadi saya rasa kepimpinan macam ini saya rasa agak janggal atau tidak diperlukan dah dalam ke arah membentukkan. Abang Anwar? Abang Anwar? Dengar ke? Abang Anwar, saya tak setuju dengan pandangan Abang Anwar yang mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang tak layak nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Beliau antara ahli politik yang senior, banyak pengalaman dan sebagainya. Ahli politik, ahli Parlimen Marang setelah sekian lama membimbing satu parti politik yang besar, antara yang terbesar di Malaysia. Saya sanggah apa yang Abang Noah cakap, dia boleh tak jadi Timbalan Perdana Menteri. Saudara Alip, setujukah Saudara Alip bahawa sebenarnya Haji Hadi ni boleh jadi Timbalan Perdana Menteri? Mana tak boleh pula? Penyokong ramai, ahli ramai, takkan tak boleh jadi Timbalan Perdana Menteri? Datuk Seri Ismail Sabri naik presiden aja. Takkan tak boleh jadi Timbalan Perdana Menteri? Haji Hadi, silakan. Alip. Baik, soalan ni kalau soalan ni saya jawab dengan salah, confirm kena kecam dengan penyokong PAS. Okey, baik. Sebenarnya sejak petang tadi, mungkin pembetulan petang tadi PAS sendiri pun sudah keluar pernyataan menyokong dengan pelantikan Ismail Sabri sebagai TPM dan Syamuddin Dosa sebagai Menteri Kanan yang baru. Itu jelas yang dikeluarkan kenyataan oleh SUA mereka sendiri, iaitu Datuk Tauhidin. Dan dia menyatakan presiden dan ahli bersetuju dan menyokong. So maksudnya keputusan ini dibuat secara perbincangan yang lebih awal bersama dengan parti-parti komponen yang lain supaya parti-parti komponen yang lain tiada mempunyai sebarang masalah jika pengumuman itu dibuat pada masa yang ditetapkan. Tetapi untuk Haji Hadi, Tuan Guru Haji Hadi untuk ke Perdana Menteri, itu pun antara, mungkin saya boleh kata sebelum nama saudara Faizal Azumur, mungkin saudara Tuan Guru Haji Hadi kot yang nama yang saya tak terjangka daripada fikiran untuk meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia apabila kita melihat sendiri bagaimana beliau untuk respon di beberapa isu yang kita lihat, isu-isu yang agak kritikal tetapi dibalas dengan terlalu simple yang tidak boleh difahami oleh rakyat itu sendiri. Okey, itu saja bagi saya. Saya tak puas hati dengan jawapan saudara Alip. Saya nak tanya kepada Kak Jun. Kak Jun, banyak lagi pemimpin yang veteran-veteran ni boleh dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam UMNO. Kuli pun boleh. Kuli pun seorang yang experience dalam UMNO. Kenapa tak lantik Kuli? Adakah ini sebenarnya macam tajuk kita pada hari ini? Memang nak merosakkan UMNO saja. Tujuan PM lantik ni nak bagi UMNO kocak. Nak itu apa pandangan Kak Jun? Yelah, pada pandangan kita lantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai TPM ni sebenarnya ialah antara menteri ni beliau nampaknya clean lah kan, daripada yang lain-lain tu. Tak adalah orang kata kita lihat ada kes-kes yang berat-berat lah kan. Kes ringan-ringan tu mungkin ada. Tadi lantikan dia itu sebagai, tapi sebenarnya dia memecahkan juga UMNO, dan Bersatu ni faham sebenarnya perpecahan yang dah ada dalam UMNO tu sendiri kan. UMNO sendiri grassroots dia tolak Bersatu. Tiba-tiba bila Bersatu atau Perikatan Nasional dia lantik pula UMNO duduk sebagai Timbalan Perdana Menteri. Nampak tak kat situ? Memang orang kata memang saja nak tabu lah, senang cakap lah, untuk tabu UMNO supaya UMNO ni lebih berpecah lagi lah. Itu je. Baik, terima kasih Kak Jun atas kupasan Kak Jun tadi. Saya masih tak puas hati lagi dengan penjelasan panelis berkaitan bila saya sentuh PAS semua macam tak reti nak jawab ni. Macam mana ni? Baik. Saudara. Ya. Dia macam inilah. Soalan tu soalan yang tak masuk akal. So kami macam mana kami nak jawab? Nama Haji Hadi untuk PM memang tak ada dalam ingatan. Tak boleh. Macam saya ada baca komen tadi, dengan izin Allah mungkin boleh jadi Perdana Menteri satu hari nanti. Kita tak tahu. Alip, jangan tak lagi jadi Perdana Menteri orang. Betul. Tapi kita minta untuk jauhkan. Sebab kita ingat balik untuk apa yang Haji Hadi kata tahun 80-an, impak dia sampai sekarang
UMNO dan PAS ini mengkafiran dan sebagainya. Ini impak yang sangat besar. Kita takkan nak pemimpin-pemimpin ini untuk pegang Malaysia untuk masa akan datang. Baik, terima kasih Saudara Alip. Kita telah bersiaran lebih pada sejam lebih, sejam 20 minit. Jam pun telah menunjukkan pukul 12.05. Saya akan masuk kepada ruangan ataupun penggulungan rumusan keperbincangan kita pada malam ini. Saya nak mulakan dengan Saudara Tamil. Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Timbalan Perdana Menteri berpecahkan UMNO. Sebenarnya saya minta rumusan perbincangan dari kacamata Saudara Tamil. Silakan Saudara Tamil. Nampak terang-terang nak pecahkan UMNO je ni. Kalau UMNO terima, baru UMNO akan diselamatkan. Kalau tak terima jawatan itu. Kalau UMNO terima jawatan TPM ini, UMNO akan jadi macam, tak tahulah, ayat itu tanah guna lah. Ini akan jadi masa depan politik UMNO, ini akan jadi teruk lah. Untuk PRU 15, untuk PH, dia bagi satu peluang baik untuk kita menang besar PRU 15. Itu je lah bro. Tak risau ke Saudara Tamil kerana jawatan Timbalan Perdana Menteri ni dengan Perdana Menteri bergabung, dia orang duduk dalam satu pakatan. Adakah bagus untuk PH nak menang pilihan raya akan datang? Sikit lagi Tamil sebelum I bagi kepada orang lain. Cuba jawab tengok. Kalau mereka gabung pun bro, dalam PRU 15 mereka bukan gabung, mereka dah cakap ini gabungan bersatu dengan UMNO sampai pilihan raya saja. Dah banyak kali dah terus mereka dah bagi tahu. Kalau UMNO dah tahu, UMNO ni abang besar. Dia tanah jadi orang suruhan. Ini macam hari ni, UMNO ni jadi orang kecil. Dalam politik Malaysia, UMNO yang memang setakat ini dari merdeka. UMNO yang a big brother dalam politik Malaysia. Tapi bukan hari ini. Macam tu. Hari ini dah tak boleh jadi big brother. UMNO blackmail. Hari ini jawatan ni dapat pun atas blackmail dia. Dia blackmail media, kita nak tarik diri. Pasal itu mereka dapat TPM ini pun. Itu je bro, senang-senang nampak. Kalau UMNO gabung dengan PRU 15, rakyat akan nilai. Kerajaan ini, tengoklah pandemik ini bila habis. Sampai situlah game ini akan akhir lah. Okey, terima kasih Saudara Tamil atas pengulungan yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Saya terus kepada Saudara Anwar Zakaria. Bang, tolong gulung perbincangan kita pada malam ini. Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri adakah memecahkan UMNO ataupun sebenarnya boleh menguatkan UMNO dari segi orang kata kepimpinan dan sebagainya. Silakan Saudara Anwar Zakaria. Okey, Tuan Moderator. Soalan asas saya dalam isu tajuk malam ini adalah itu keputusan. Dia mana-mana organisasi pun dia ada keputusan lah. Jadi saya tengok keputusan, adakah keputusan pelantikan Ismail Sabri ini keputusan politik ataupun keputusan parti. Jadi kita tengok asas pelantikan Ismail Sabri ini, saya merasakan ianya adalah lebih kepada keputusan politik, bukannya keputusan kerajaan. Yalah, walaupun kerajaan yang buat keputusan, tetapi kalau lebih kepada kerajaan itu maknanya keputusan lebih cenderung untuk kepentingan rakyat keseluruhan. Tapi ini adalah keputusan politik semata-mata. Dan pada awal tadi saya dah sebut bahawa keputusan ini adalah keputusan iaitu pelantikan secara terdesak untuk menutup ataupun untuk melaruskan keadaan di ambang, maksudnya ambang kejahatan kerajaan berkaitan. Makanya dia memutuskan untuk melantik seorang daripada wakil pada UMNO, itu Ismail Sabri sebagai TPM. Itu dia punya kesimpulan yang pertama lah. Jadi saya rasakan yang keduanya iaitu saya melihat kepada masa depan UMNO lah. Sebab tadi mungkin ada kita menyebut isi mungkin apa yang berlaku dalam UMNO. Jadi saya rasa walaupun saya dalam parti Keadilan Rakyat, tapi sikit sebanyak parti UMNO ni banyak juga berjasa. Mungkin di zaman datuk moyang kita, ibu bapa kita dulu. Dan satu-satunya parti
iaitu 6 negara dan telah memerintah negara ini sekian lama. Jadi saya rasa walau macam mana pun, walau kita seteru kebaikan-kebaikan UMNO yang perlu kita kenal, bukannya perkara yang bukan banyak perkara yang UMNO buat tak betul, tapi yang betul kita betul, tapi yang tak betul itu. Jadi saya rasa macam yang sebut tadi, UMNO ni sebagai satu baris parti. Jadi saya rasa dia punya privilege, Abang Anwar, saya kehilangan tapi audio Abang Anwar, sekarang saya tak UMNO dengar. bukan parti macam tu lagi. Mana kita tengok dia sebenarnya command order dia. Ya. Jadi keduanya saya menyentuh sebab isu pastinya masa depan UMNO ni, walaupun UMNO ni bukanlah parti yang selama ini kita baik sebaik dari segi hubungan politik, tapi dari segi agenda dia punya perjuangan tu agak berlainan. Tapi kita rasakan agak simpatilah dengan parti. Abang, saya kehilangan audio. UMNO ni yang sebelum ini Melayu tapi kata oleh kerana pergolakan dalam audio ni aja. Ya. Okey bang. Okey, dengar clear tak clear? Okey bang. Okey bang, terima kasih atas pengulungan yang dibuat oleh saudara Anwar Zakaria tadi, melihat perkara ini sebenarnya hanya political motif semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan dan sebagainya. Ya, saya nak pergi terus kepada kekanda saya Kak Jun. Rumusan perbincangan kita pada malam ini dari kacamata seorang pimpinan wanita. Silakan Kak Jun. Okey, sebagai rumusannya apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah apabila UMNO tu sendiri tak orang kata tak mengikutlah apa kehendak akar umbi di bawah. So sebenarnya menunggu masalah untuk parti itu berpecah. Dan secara peribadi saya sebagai ketua wanita keadilan negeri Perak kita juga mengharapkan keutuhan parti UMNO ni, kerana di PRU ke-15 kita mahu UMNO ni menjadi pembangkang yang kuat. Gitu. Kan? Jadi sebuah kerajaan dia UMNO ni kita mahu dia menjadi pembangkang yang kuat. Dan kita tak mahu UMNO ni berpecah dan hilang daripada bumi Malaysia. Dan itu sebenarnya perli ke apa sebenarnya Kak Jun? Tak ada, bukan perli. Bukan Bukan, perli, memang betul lah kita nak UMNO, UMNO tu perlu untuk menjadi check and balance, pembangkang lah. Check and balance, yes, untuk menjadi check and balance kepada itu lahir kerajaan akan datang daripada ni. hati yang ikhlas ke itu perli sebenarnya? Cakap betul. Itu lahir daripada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas ya. Dan orang kata sebenarnya kita bukan cakap kosong dah, kita bukan sembang kari. Sebabnya kerajaan kerajaan yang dia pilih adalah PH, bukan PN. PN menang pada PRU berapa? Come on lah, come on. Come on. Jadi PRU 15 saya percaya rakyat akan memberikan mandat sepenuhnya solid kepada Pakatan Harapan, melihat kepada kelemahan yang ada pada kerajaan yang tak absah pada kali ini. Dan sebenarnya rakyat sebenarnya melihat pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri ini tidak memberi apa-apa makna pun pada kesusahan, pada penderitaan rakyat pada masa ini. Itu saja rumusan saya, Tuan Moderator. Terima kasih Kak Jun atas rumusan dari kacamata seorang pimpinan wanita. Seterusnya daripada kacamata seorang pimpinan muda, pimpinan anak muda yang begitu kritikal. Saudara Alip ni dulu, dia ni aktivisme mahasiswa selari ataupun sezaman dengan Adam Adli dan sebagainya, Safwan Anang, Khalid Ismat dan sebagainya. Sebagai seorang yang begitu radikal lah di mata saya. Bagaimana saudara Alip melihat ataupun merumuskan perbincangan kita pada malam ini, Ismail Sabri TPM bergolak ke UMNO. Silakan saudara Alip. Selaku sebagai seorang ahli parti lawan, sebenarnya kita inginkan untuk UMNO menerima TPM dan menerima untuk jawatan Menteri Kanan. Disebabkan apa?
kita nak kedua-duanya hancur untuk pilihan raya di ke-15. Kita tak ada masalah untuk UMNO. Oi, Kita tak ada masalah. nak Sebabkan hancur kan? Okey. Menarik. Panjangkan sikit. Rasanya pendengar semua nak dengar tu. Apa Aduh. sebenarnya sebagai rumusan terakhir nak Baik. bagi dia orang semua rosak tu. Apa. Baik. Sebab kita melihat dengan kegagalan kerajaan dalam imunisasi, menyelesaikan masalah-masalah COVID ataupun menyelesaikan masalah-masalah ekonomi pasca COVID. Kita tengok kegagalan itu tidak nampak dinafikan dan rakyat dengan mata sendiri dapat melihat kegagalan tersebut. Tetapi jika UMNO itu ingin bersama dengan Perikatan Nasional, dipersilakan, saya tidak ada masalah. Dan anda telah mengambil risiko yang terlalu tinggi untuk memastikan pilihan raya untuk pilihan raya ke-15 untuk anda. Tetapi saya perlu ingat semula berkenaan jika UMNO menarik sokongan kepada Perikatan Nasional, seharusnya ada penyelesaian untuk memastikan kebajikan rakyat, kerajaan yang stabil supaya kita dapat melihat satu negara yang dapat membangun selepas COVID, negara yang hebat. Itu yang kita mahu melihatkan. Okey, dipersilakan. Terima Ya, itu kasih saja. Saudara Alip atas rumusan perbincangan yang dibuat dari kacamata seorang pimpinan muda yang begitu aktif. Radikal sebenarnya Alip ni, dia kasar sebenarnya, tapi hari ni dia lembut. Saya sebenarnya tu saya saja tanya pasal Haji Hadi kat dia tu nak dengar jawapan, tapi hari ni dia play safe. Kita tak akan lepaskan dia. Perbincangan akan datang, kita akan jemput lagi saudara Alip untuk kita kupas lagi pelbagai isu. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 4 orang panelis yang kita hadirkan pada malam ini, iaitu kekanda saya saudara Anwar Zakaria, saudara Tamil Selvam, saudara Alif dan juga Kak Jun kerana sudi meluangkan masa tak kala kita menghampiri ataupun melepasi jam 12:30 malam, tetapi masih segar untuk mengeluarkan pandangan dan juga ulasan berkaitan dengan isu yang kita bincangkan pada malam ini, Ismail Sabri TPM berpecah ke UMNO. Saya berpandangan bahawa pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini hanya sekadar untuk memenuhi orang kata pejabat je sebenarnya. Dari segi fungsinya kita masih tertanya-tanya sebab kekalnya Datuk Seri Ismail Sabri selaku Menteri Pertahanan, dan kita juga ingin melihat progres selepas ini kerajaan dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri, bagaimana corak pentadbiran kerajaan itu boleh ditambah baik ataupun sebaliknya. Dan saya pasti rakyat Malaysia di luar sana sebenarnya bukan menantikan pelantikan seorang Timbalan Perdana Menteri, tetapi menantikan bahawa krisis yang kita hadapi, pandemik COVID-19 yang kita alami, PKP, rakyat tidak dapat bekerja, meneruskan pekerjaan, kena work from home, pendidikan anak di luar sana terbantut, pembesaran minda ataupun perkembangan minda anak-anak di sekolah rendah juga terbantut kerana kita tidak mengawal krisis COVID-19 ini dengan baik. Saya berpandangan sekali lagi bahawa apa yang sedang berlaku ini lebih kepada strategi dan sebagainya. Saya boleh memahaminya. Saya rasa rakyat Malaysia juga boleh memahaminya. Terpulanglah kepada orang-orang politik untuk melakukan pencaturan apa jua bagi pihak parti mereka, bagi pihak kedudukan mereka, bagi pihak penyokong mereka. Tetapi yang paling penting saya harap, apa jua saya boleh bersetuju sebenarnya dengan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ini, tetapi akhirnya kita akan menuntut penjelasan kerajaan supaya krisis ini diselesaikan dengan kadar segera dan dengan secepat yang mungkin. Ya, saya harap panel-panel boleh bersetuju dengan saya dan juga sidang penonton di luar sana juga boleh bersetuju dengan saya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada sidang penonton pada malam ini, sambutan yang baik, dan saya kira terima kasih juga pandangan dan ulasan ahli-ahli panelis kita pada malam ini. Saya kira kita akan bertemu lagi untuk membincangkan satu topik yang lebih hangat, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.